Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah. Hari ini kita berkesempatan Allah Subhanahu Wa Taala pada 27 hari bulan 5 untuk kita sama-sama ikuti pengajian pengajaran dan pembelajaran di rumah. Hari ini hari Khamis. Hari semalam kita bercuti. Jadi dapat kita rehat sebentar. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk bidang Al-Quran, kefahaman surah Al-Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Okey, baiklah murid-murid. Kita mulakan dengan kita mendengar bacaan surah Al-Fatihah. Okey, kalau murid-murid dah tahu boleh ikut. Kalau tak tahu, boleh ikut slow-slow. Sikit-sikit insya-Allah. Kalau yang mana sangkut tu insya-Allah lah, lama-lama dia akan lancar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, surah Al-Fatihah. Okey, bermula daripada ayat pertama hingga ayat ke-7. Okey, kita ulang lagi sekali. Okey, boleh ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Murid-murid, tadi yang kita baca tadi adalah yang dinamakan sebagai surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni ada banyak nama yang utama nama dia surah Al-Fatihah. Al-Ma'ani Sab'ul Masani, kemudian Asy-Syafi, dan macam-macam lagi. Okey. Berapa kalikah kamu wajib membaca surah Al-Fatihah sehari? Ni soalan dekat bawah ni. Ni yang gambar otak ni. Berapa kalikah kamu wajib membaca surah Al-Fatihah sehari? Okey, kita kira yang wajib. Solat subuh 2 kali. Okey. Kemudian solat Zuhur 4 kali. Solat Asar 4 kali. Solat Maghrib 3 kali. Dan solat Isya 4 kali. Berapa jawapannya? Okey, kita kira Okey, 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 dan tambah 4. Ustaz tak nak jawab? Okey, murid-murid boleh jawab sendiri. Okey, ketika mana kita baca surah Al-Fatihah? Ketika dalam solat. Okey, dalam solat kita baca, selepas solat kita baca, dan ketika masa lapang pun kita baca surah Al-Fatihah. Okey, dalam solat setiap rakaat. Kalau tak ada bacaan surah Al-Fatihah, maka solat kita sah ataupun tidak? Ya, tidak sah. Jadi solat yang tidak mengandungi surah Al-Fatihah di dalamnya dalam setiap rakaat, solat itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Syarat wajib sah solat adalah antaranya membaca surah Al-Fatihah. Jadi tak boleh ganti dengan surah lain. Jadi wajib baca komplit lah. Okey, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada Waladdallin. Amin. Jadi macam sekarang ni, macam mana cara untuk kita melancarkan bacaan surah Al-Fatihah? Jadi caranya, kita kena membiasakan diri membaca surah Al-Fatihah. Okey, ikut bacaan ustaz tadi berkali-kali. Ikut. Kalau kamu rasa, betul ke tak betul ni? Kamu boleh buka semula video ustaz ni. Tapi kena ingat, kena berikan subscribe pada video ustaz ni dalam YouTube. Kena tekan subscribe. Okey. Kemudian, selain daripada itu, selain daripada dalam solat, kamu boleh baca selepas solat. Selepas solat, kalau ustaz ajar anak-anak ustaz lepas solat, Al-Fatihah. Okey, selepas solat, selepas beri salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kalau tak nak wirid panjang-panjang, baca Al-Fatihah. Kita boleh baca macam tu. Ataupun kita mulakan dengan istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salamu minkas salam, dan sampailah kepada Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah ni kandungan dia amat baik dan sempurna dari sudut kandungan makna dan kandungan kata. Mana kesimpulannya, keseluruhan Al-Quran sebenarnya terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ni terkandung maksud-maksud permohonan dan rintihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok. Okey. Kemudian selain daripada selepas solat, kita boleh baca ketika waktu lapang. Macam ustaz dapat petua daripada ustaz masa ustaz sekolah rendah dulu. Dia kata waktu bulan puasa,
Waktu bulan puasa, kalau kita rasa lapar, contoh rasa lapar, Allah laparnya lah perut puasa, tak larat lah. Okey, jadi dia ajar baca surah Al-Fatihah. Okey, tak ada tangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampailah waladdallin. Amin. Okey, dia ajar tiup pada tapak tangan, sapu pada muka, kemudian turun ke dada, terus ke perut, gosok perut, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala moga diberi kekuatan dan dihilangkan rasa lapar. Tu antara petuanya. Okey, selain daripada itu, surah Al-Fatihah juga boleh kita amalkan untuk kita baca surah Al-Fatihah tu dalam air. Bukan dalam air, kita baca dekat bekas minuman yang kita nak minum tu, dalam gelas. Kita baca, kemudian kita tiup. Kita niat sebagai syifa atau sebagai penyembuh. Kemudian kita minum air itu dan kita niat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa moga-moga berkat surah Al-Fatihah yang kita baca itu tadi boleh memberi rangsangan kepada otak kita, memberi kesihatan kepada tubuh badan kita melalui air yang kita minum. Boleh Okey, insya-Allah. Kita tengok maksud surah Al-Fatihah. Maksud yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maliki Yaumiddin. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Okey. Apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu tadi, murid-murid? Kandungannya adalah terkandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan keagungan Allah. Dan dalam surah Al-Fatihah ni juga suatu ikrar. Tahu ikrar? Contoh yang macam kita ikrar setiap hari Senin tu, bahawasanya kami, rakyat Malaysia. Tu ikrar tu. Ikrar rukun negara. Dalam surah Al-Fatihah juga terkandung ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tiada lagi Tuhan lain yang berkuasa sepertinya. Okey, walaupun orang agama lain ada Tuhan dia masing-masing, tapi kita tidak mengakui agama mereka dan kita tidak mengakui kewujudan Tuhan mereka. Yang kita akui dan kita ikrar selama ini, sepanjang kita hidup, daripada kita keluar daripada perut mak kita sehinggalah kepada kita mati, sebelum kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah ikrar kita. Ikrar kita adalah mentauhidkan, mengesakan. Maksudnya tak ada Tuhan lain. Mengesakan maksudnya Allah lah satu-satunya Tuhan tunggal yang mentadbir alam ini. Okey. Kemudian dalam surah Al-Fatihah juga terkandung doa. Doa moga-moga kita diberi hidayah dan sentiasa berada di jalan yang diridai Allah. Walaupun ada orang-orang agama lain, dia kata apa? Dia kata Islam ni agama tak betul. Dia kata. Sebab apa? Sebab kenapa? Kerana tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana dia nak beritahu, Islam ni tak lurus lagi jalannya. Sebab itulah sentiasa minta supaya duduk jalan lurus. Salah Sebenarnya ni keseluruhan surah Al-Fatihah 7 ayat ni adalah terkandung kalau kita buat silap, sebenarnya dari sudut kerendahan diri, kebaikan budi pekerti, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita supaya sentiasa memuji-muji Tuhan. Kalau kita nak sesuatu, memang kita kena puji Tuhan lah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tu puji-pujian pada Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bantulah kami. Maksudnya bukanlah bermaksudnya kita ni
berada dalam keadaan jalan yang salah, tak. Kita sentiasa merintih, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tunjukkan kepada kita. Mana kalau kita berada di dalam dua persimpangan. Contoh kalau kita naik basikal lah. Kita kayu sampai kat dua jalan. Sudah, nak lalu kat jalan mana ni? Jadi dalam kanan ni sampai rumah. Lalu jalan kiri pun sampai rumah juga. Kalau ke kanan ni kan kita tak tahu apa yang ada di sepanjang jalan. Jalan kiri pun sama, kita tak tahu apa yang ada di sepanjang jalan. Jadi ketika itulah kita mohon pada Allah. Kita sentiasa, bukan ketika itu saja, kita sentiasa mohon pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jika ada halangan atau ada bahaya sepanjang jalan, sama ada kanan ataupun kiri, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau hindarkanlah aku. Engkau pelihara diri aku daripada aku terjatuh ke dalam bahaya yang sedikit maupun yang besar. Jelas Maksudnya bukan bermakna bila kita minta Allah tunjukkan jalan lurus, maksudnya kita ni berada di jalan-jalan yang tak elok. Tidak. Kita sentiasa memohon Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkanlah kepada kita jalan yang sepatut kita lalui dalam kehidupan kita, bukan ketika naik basikal sahaja. Jelas Okey. Jadi selain daripada itu, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah sebelum kita belajar. Sebelum belajar Okey. Sebelum belajar, supaya apa? Supaya pelajaran yang kita terima itu kita mendapat keberkatan daripada Allah dan mendapat hidayah daripada Allah. Kita mohon moga Allah memberikan kefahaman kepada kita. Okey. Selain daripada itu, kita sentiasa mohon pertolongan kepada Allah. Kita kena sedar bahawa kita ni sebenarnya hamba yang lemah. Memang kita perlu kepada Tuhan. Walaupun dalam dunia ni ada satu puak, satu komuniti ataupun satu golongan yang memang tidak percaya pada Tuhan. Nama dia golongan etis. Okey. Mungkin kamu pertama kali dengar perkataan etis. Okey, sebenarnya dalam dunia ni ada macam-macam golongan, ada macam-macam puak ataupun komuniti. Okey, ada yang percaya pada Tuhan, ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, ada yang percaya kepada Allah, macam kita lah, agama Islam. Ada yang percaya kepada Allah juga, tapi dia sekutukan dengan yang lain. Contoh, fahaman Syiah. Okey, memang kamu jarang dengar benda-benda ni sebab darjah 3 kan. Nanti kalau darjah 4, darjah 5 baru Ustaz akan kembangkan lagi pengetahuan kamu. Okey, kemudian kumpulan apa lagi? Kumpulan orang yang berfikir logik. Fikir logik maksudnya kumpulan dipanggil Jabariyah, Qadiriyah, Murji'ah, Bahaiyah dan macam-macam lagi. Sebenarnya pada hari kiamat kita dapat tahu bahawa sebenarnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya terpecah kepada lebih 70 cabang yang saling bertelagah antara satu sama lain. Okey. Jadi dalam agama Islam ni kita hanya mohon mengesakan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja melalui cara macam mana? Melalui iman, amal dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selain daripada itu, sebelum kita mulakan majlis, sebelum kita mulakan kelas pelajaran, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Okey, sebelum kita mulakan majlis, contohnya majlis penyampaian hadiah, majlis pembukaan kuliah, majlis apa lagi? Apa-apa juga majlis kenduri, kendara. Biasanya kita dah terbiasa budaya masyarakat kita, masyarakat Malaysia, sebelum kita mulakan majlis, kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya majlis tu berkat dan terhindar daripada perkara-perkara yang tak dapat kita hadapi. Maksudnya benda-benda yang susah lah. Okey, ini muka surat 26 dan 27. Okey, sekarang kita buka muka surat 28. Okey, dalam muka surat 28 ni adalah perbualan antara seorang lelaki memakai kopiah dan seorang perempuan yang bertudung. Okey, tengok dia cakap apa. Okey, yang pertama bersama-sama dengan kita dalam rancangan tarbiyah pada hari ini ialah Ustaz Harun. Bolehkah Ustaz menerangkan pengenalan surah Al-Fatihah? Okey. Okey, ni adalah satu rancangan TV Ustaz rasa. Okey, adalah satu wawancara daripada seorang wanita kepada seorang ustaz, namanya Ustaz Harun. Okey, Ustaz Harun menjawab, surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah, mengandungi 7 ayat. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan, kerana surah ini ialah surah yang pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Okey, kemudian diterang lagi, membaca surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun solat. Maknanya,
kita membaca surah ini sebanyak yang ni disebut ya, 17 kali sehari semalam. Masa solat tadilah yang Ustaz Suki tadi ingat tak? Solat subuh sampai solat isyak. Okey, rugi kalau kita membacanya tanpa menghayati isi kandungan surah ini. Dia kata. Okey. Kemudian wanita ni beritahu, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Okey. Apa yang dapat kita ketahui di sini, surah Al-Fatihah ni mengandungi 7 ayat. Okey, dan tergolong dari golongan yang dinamakan surah-surah Makkiyah. Dia sebut Makkiyah ni maksudnya surah Al-Fatihah ini diturunkan ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Sebab tu nama dia Makkiyah. Tapi kalau satu lagi nama dia surah Madaniyah. Okey, Madaniyah ni adalah diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ataupun nama asal Madinah itu kota Yathrib, kemudian ditukarkan kepada Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya-cahaya. Okey, kita tengok pengajaran surah Al-Fatihah. Apa pengajarannya? Kandungan surah Al-Fatihah. Okey. Kandungan surah Al-Fatihah. Okey, tengok ayat yang pertama. Okey, ni maksud dia. Yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, yang keempat. Okey. Jadi maksudnya apa? Puji-pujian kepada Allah ni, apa pengajarannya di situ? Mulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan, kalau kita nak mendapat keberkatan, keredaan daripada Allah, kita kena baca Al-Fatihah, atau kita mulakan dengan bacaan basmalah. Basmalah ni kita mulakan basmalah lah. Basmalah ni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim penuhnya. Basmalah ni adalah ringkasan bagi bismillah. Okey, boleh baca basmalah semua. Boleh sebut basmalah tu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah kita selesai melakukan pekerja, biasanya kita akan baca apa yang dianjurkan dari sudut pengajarannya. Kita naklah mengucapkan Alhamdulillah. Contohnya, kalau Ustaz tanya, okey murid-murid, dah faham belum pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah Ustaz, kami faham. Tu, maknanya kita puji-pujian, kita ucapkan puji-pujian, tanda kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berkasih sayang sesama makhluk, meraih pahala sebanyaknya. Maksudnya kita yakin dan kita redha. Kita mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sifatnya, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan dia kehendaki kita juga menyayangi makhluk-makhluk yang lain, terutamanya ibu dan bapa, adik-beradik, datuk dan nenek, bapa saudara dan mak saudara, kawan-kawan yang seakidah, sahabat-sahabat yang seagama dengan kita. Okey. Kemudian yang ketiga, ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara kita mengikrarkan untuk kita mentauhid, mengesakan Allah? Dengan cara kita menunaikan solat. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Okey, itu cara untuk kita mentauhidkan Allah dengan dari sudut teori dan praktikal. Kita teori, kita mengaku, awak betul kau percaya pada Allah? Ya, saya yakin sebenar-benar percaya. Apa tandanya? Tandanya saya menunaikan solat 5 waktu dan saya sentiasa berdoa, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Bukan minta tolong kepada ustaz. Okey, kita mohon pertolongan daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku kejayaan dunia dan akhirat. Bukan kita wahai ustaz, kurniakanlah kepada saya kejayaan dunia dan akhirat. Itu salah. Okey, itu maksudnya kita dah mensyirikkan Allah. Okey, tauhid lawannya syirik. Tauhid ni mengesakan, syirik ni maksud dia menyengutukan. Syirik dosanya besar, okey, hukumnya haram. Mentauhidkan Allah rukunnya wajib. Tauhid okey mengesakan, syirik menyengutukan. Jadi tauhid lawannya syirik. Okey, yang keempat, apa yang terkandung dalam surah itu tadi? Doa yang diberikan hidayah, doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diridai Allah. Okey, dalam surah Al-Fatihah itu juga terkandung doa mohon moga Allah sentiasa memberikan hidayah kepada kita. Supaya apa? Supaya dari sudut pengajarannya kita boleh belajar agama dengan lebih mendalam. Bukan sekadar belajar sahaja, belajar dengan lebih mendalam.
dan juga dianjurkan kita bersahabat dengan rakan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya ada satu kisah. Seorang lelaki, seorang lelaki, dia dah terbiasa duduk dengan kawan dia yang membuat minyak wangi. Dia sentiasa bau wangi. Ada sekali tu dia pergi dekat tong sampah, tempat buang sampah. Kalau dalam bahasa Arab nama dia Kumaimah. Kumaimah ni tempat buang sampah lah. Dia pergi dekat pensan dia. Daripada situ dia dapat tahu. Rupanya kalau kita berkawan dengan orang yang sentiasa bau wangi, kita akan dapat bau wangi selalu. Tapi kalau kita berdekatan atau berkawan dengan orang yang dalam keadaan tak mandi, dalam keadaan tak gosok gigi, jadi dia punya bau busuk tu boleh mempengaruhi kita. Bila kita biasa duduk dengan orang busuk, kita pun jadi terikut-ikut dan jadi busuk. Jadi maksud saya nak beritahu dekat sini, kalau kita nak jadi orang yang baik, orang yang mendalami dan memahami ajaran agama Islam, kita naklah berkawan dengan orang yang mengamalkan ajaran Islam. Tapi kalau sebaliknya kita berkawan dengan orang yang malas solat, orang yang tak nak puasa, orang yang sentiasa melakukan perkara-perkara yang tidak baik, dibimbangi kita akan turut terpengaruh melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Apakah kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah? Jadi di situ ada 4, mengakui keagungan kebesaran Allah, berusaha melipat gandakan amalan, membentuk akidah yang kokoh, dan kepentingannya adalah akhlak mulia yang diamalkan. Rumusannya, kita mestilah menghayati dan mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan supaya menjadi Muslim yang dikasihi Allah. Alhamdulillah. Nanti kita amal kita amal sama-sama surah Al-Fatihah. Jangan nak amal dalam solat saja. Kita kena amal juga bila-bila masa selain daripada solat. InsyaAllah Ustaz akan beri latihan kepada kamu. Minggu lepas Ustaz dah bagi latihan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. InsyaAllah sebentar lagi Ustaz akan membekalkan kepada kamu tugasan daripada buku latihan. Sekarang kamu boleh buka muka surat 28. Buku aktiviti. Nampak? Buku aktiviti.